Alhamdulillah al-qail inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihin anfusakum ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى wattaqullah ya ulil albi la'allakum tuflihun. Saudara sidang jemaah rahmati Allah sekalian, dalam kesempatan di hari yang mulia ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya serta bersungguh-sungguh untuk menjadikan ketegahannya. Mudah-mudahan kita akan tergolong di kalangan hamba yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jalan Akhirat. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian, umat Islam kini telah berada di dalam bulan Sya'ban yang penuh dengan kelebihan dan kemuliaan. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan haram yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan diangkat kemuliaannya. Kelebihannya bulan Sya'ban juga terletak pada malam 10 Sya'ban yang mengandungi pelbagai kelebihan untuk kita melakukan amal ibadah dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umatnya agar memperbanyakkan ibadah puasa sunat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nisa daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau melakukan puasa sebanyak puasamu di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, ia merupakan bulan yang sering dibukan manusia kerana terletak di antara Rajab dan Ramadan, bulan diangkat amal-amal hambanya. Maka aku, umat yang menyukai ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hakikat Rasulullah SAW sangat menitikberatkan ibadah puasa di dalam bulan Sya'ban yang sering dilakukan oleh kebanyakan umat Islam. Oleh itu, tempoh waktu yang ada di dalam bulan Sya'ban perlu digunakan sebaik mungkin untuk melakukan ibadah puasa yang tertinggal ketika Ramadan yang lepas disebabkan beberapa uzran yang dibenarkan oleh syarak. Perkara ini diingatkan supaya kita selaku ketua keluarga menyampaikan pula kepada ahli keluarga yang ada di rumah, janganlah ditunggu hingga ke saat akhir untuk menggantikan ibadah puasa yang tertinggal sehingga dikenakan membayar fidyah pula. Saudara sidang jemaah rahmati Allah sekalian, berbicara berkaitan Sya'ban tidak akan lengkap jika tidak menyentuh kelebihan yang ada di dalam malam nisfu Sya'ban. Di negara kita sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Islam untuk berkunjung beramai-ramai ke masjid-masjid dan surau-surau untuk mengadakan majlis bacaan Yasin. Jadikanlah majlis bacaan surah Yasin sebagai amal ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah jadikan bacaan tersebut sekadar bacaan saja, tetapi jadikanlah ia sebagai wadah untuk memahami isi kandungannya dan memantapkan ukhuwah di kalangan ahli qaryah. Saudara muslimin sidang jemaah rahmati Allah sekalian, amat malang juga sekiranya kita tidak menggunakan peluang di dalam bulan Sya'ban
lebih-lebih lagi pada malam nisfu Sa'ban untuk memperbanyakkan amalan seperti bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampunkan segala dosa yang selama ini menutupi kurban kita. Walaupun tiada amalan khusus pada malam tersebut, tetapi tiada menjadi kesalahan kepada kita untuk memperbagaikan program-program keagamaan seperti tazkirah, ceramah, kerana masyarakat dewasa kini perlu kepada pemahaman ilmu agar segala amal serta perubatan tidak dilakukan secara ikut-ikut sahaja. Usahlah kita bertelagah tanpa bekalan ilmu di dada dan hanya bercakap persoalan yang kita tidak sendiri, tiada dalil atau kefahaman yang jelas berkaitan. Kerana Islam amat menekankan ilmu yang diiringi dengan amal. Beramal tanpa ilmu boleh mengundang kesesatan dan kebatilan. Manakala berilmu tanpa beramal pula menjadi kita sombong serta angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi wa u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Yang bermaksud, berlumba-lumbalah kamu yang mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yang demikian ialah limpah kurnia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sebenarnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ban bukanlah sekadar pada namanya saja atau kelebihan yang terdapat pada malam nisfu Sa'ban, tetapi telah menyingkap berbagai catatan sejarah atau sirah yang cukup hebat untuk diperkatakan. Antaranya ialah peristiwa pertukaran arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram di Makkahul Mukarramah pada 15 Sa'ban tahun kedua Hijrah selepas hampir 16 bulan penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Peristiwa tersebut tercatat di dalam sejarah kegemilangan Islam yang memberi kesan cukup besar terhadap perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam kesempatan ini, marilah kita merebut segala peluang dan kelebihan yang ada di dalam bulan Sa'ban ini, terutamanya pada malam nisfu Sa'ban yang penuh dengan keberkatan ini. Semoga kita lebih istiqamah dan berintizam dengan amalan soleh sebagai bekalan di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah pada hari ini ialah, yang pertama, rebutlah peluang ini dan masa dalam malam nisfu Sa'ban untuk mengerjakan amal ibadah yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Sa'ban sebagai jalan akhirat untuk memburu keampunan dan rahmat ilahi. Dan yang ketiga, peristiwa peralihan kiblat umat Islam ke Masjidil Haram berlaku di dalam bulan Sa'ban yang penuh kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falwaniyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mendongak ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana saja kamu berada, maka hendaklah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبحة بكرسه وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة على صلاة من كرام وولاية المسلمين العظام الذين قضوا به الحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على Sri Berkah Baginda yang diberkati agung Al-Wasi Kibillahi Tuanku Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billahi Syah wa ala Sri Baginda Raja Penulisan Agung Tuanku Nur Zahirah. Allahumma atil umruhuma muslahini lil muwazzifina wa ru'ayata wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. اللهم اجعل ماليزيا وسائر البلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة وتحية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نهي ذلكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.